Tu kadang-kadang jangan terlalu mudah menghukum orang. Syirik lah ni Ustaz. Ni akhir-akhir ni ramai ni. Golongan-golongan ahli agama sendiri duk sibuk syirikkan orang awam. Sepatutnya dia memberi penjelasan kepada orang awam. Kalau begini, ni harus. Contoh, ni sekarang ni isu capal kan? Isu lambang capal. Betul? Ya, puan-puan ada ikut tidak perkembangan, tuan-tuan dan puan-puan. Ni berapa ramai ustaz-ustaz ni yang agak kita kata agresif ke apa tak tahulah. Ekstrim ke apa? Ada ustaz juga ekstrim. Yalah, ustaz tu ekstrim lah kalau duk sibuk nak hukum masyarakat awam dengan syirik. Itu ustaz yang ekstrim. Ya. Ni tak kena gaya jadi pengganas, pelampau. Kita dengan orang awam, jangan kita sibuk hukum orang awam dengan dosa, dengan syirik, dengan kufur. Akhir sekali kita humbankan orang awam itu dalam neraka. Hanya kerana apa? Hanya kerana pakai kupiah lambang capal. Pakai serban ada lambang capal. Jadi kita kena bagi tahu, lambang capal ni ialah lambang sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pakai lambang itu, macam lambang-lambang yang lain lah kan. Ya, ada orang kupiah dia ada lambang Kaabah kat sini. Syirik ke dia? Ada orang pakai kupiah ada lambang masjid. Adakah kupiah lambang masjid? Ni bukan Kaabah, masjid. Syirik tak? Jadi ada setengah pihak, ni syirik ni. Ya, kita kena bagi tahu bahawa lambang capal tu kalau sekadar menzahirkan lambang syiar dalam bahasa Arab untuk menunjukkan ingatan, kerinduan kepada Rasulullah, harus, tak ada masalah. Dia pun cakap lah, kenapa letak lambang capal, kenapa tak letak lambang pedang? Sebab Rasulullah juga ada pedang. Lah ikut dia lah, dah dia nak pilih capal, dah kamu nak buat lambang pedang, kamu lah yang buat lambang pedang. Kenapa tak buat lambang jubah Rasulullah? Dia duk sibuk pertikai orang. Dah kawan tu nak letak capal, letak aje lah. Kalau nak letak jubah, letaklah jubah. Kalau nak letak pedang, letak aje pedang. Tapi ada doktor, dah sampai doktor PhD pun duk sibuk bincang capal dan mensyirikkan orang. Ni benda-benda yang ekstrim. Dia panggil ustaz-ustaz, doktor-doktor yang ekstrim. Maksud saya, orang yang ekstrim ialah orang yang menghukum orang syirik hanya kerana benda itu sahaja, yang sekecil itu, kemudian kita humban dia dalam neraka, masuk neraka selama-lama. Maka kita cakaplah, kalaulah orang itu bergantung kepada benda itu sehingga menafikan Allah, percaya pada benda itu sehingga tidak percaya kepada Allah. Tapi kalau dia bergantung kepada benda itu dengan mengaitkan kepada Allah. Contoh, kita baca doa lah kan. Kita baca doa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Adakah kita bergantung pada doa tu atau doa kepada Allah? Kita baca doa tu, tapi pergantungan kita kepada Allah, bukan kepada doa itu. Macam juga kita makan nasi. Kita makan nasi, adakah kita yakin nasi itu yang mengenyangkan? Kalau kita beriktikad dan berpegang makan nasi itu boleh mengenyangkan, maka itu juga boleh membawa kepada syirik. Kerana bukan nasi yang mengenyangkan, Allah yang memberi kita kenyang. Sebab kalau tak makan nasi, makan roti pun kenyang juga. Kalau tak makan nasi, tak makan roti, makan buah-buah pun kenyang juga. Macam mana? Jadi apakah sebenarnya yang mengenyangkan? Roti ke nasi? Nasi ke buah? Ke kuih? Ada orang makan kuih, saya cukup je Ustaz, 2-3 biji kuih dah kenyang dah. Kuih ke yang kenyang? Yang mengenyangkan? Tak, Allah. Jadi kalau sekadar nak hukum orang dengan syirik, makan nasi itu pun syirik. Apa lagi? Makan kuih pun syirik. Tapi janganlah bercakap sedemikian, kerana itu ada sebab musabab. Sebab-sebab yang boleh kita, kalau nak, macam mana saya lapar ni lapar ni, nak buat macam mana ya? Kita pun jawablah, lapar makan je lah. Oh, nak makan apa ya? Lah makanlah kuih ke nasi ke. Itu jawapan biasa. Habis boleh hilangkan lapar tak? InsyaAllah. Dengan izin Allah. Itu yang sebenarnya yang kita kena ajar pada masyarakat. Jangan sebab-sebab. Tapi kalau masyarakat itu bergantung kepada benda itu. Cuma saya nak sebut ada dua perkara tuan-tuan ya, sambil-sambil kita itu. Sebab kita ni bincang pasal zikir. Zikir untuk ingat Allah. Jadi contohnya kita kata apa? Kita kata dalam agama ni ada dua perkara. Pertama, syariat.
Apa makna syariat? Ya, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sudah cukup faham. Ini syariat Islam. Ia mengatakan yang ni wajib, yang ni sunat, yang ni haram, yang ni perintah, yang ni larangan. Ni syariat Islam. Kefarduan, larangan ni syariat. Hukum hakam itu syariat. Satu lagi, syiar. Allah sebut dalam Quran, "Waman yu'azzim sya'airallah." Siapa-siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, lambang-lambang kebesaran Allah. Ada syariat, ada syiar. Dua-dua huruf shin. Syariat Allah kita patuh. Yang dilarang kita tinggal, yang diperintah kita laksanakan. Itu syiar. Itu syariat. Satu lagi, lambang kebesaran Allah. Apakah lambang kebesaran Allah? Yang pertama sekali Rasulullah. Itu syiar Allah. Dia adalah utusan Allah yang mewakili Allah untuk mengajar manusia menyembah Allah. Yang kedua ialah Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Yang ketiga Kaabah. Rasulullah lahir di situ. Dan segala perkara, baik Quran di Rasulullah, Kaabah tempat lahir Rasulullah, iaitu Mekah. Madinah tempat hijrah Rasulullah. Maka semua benda ni dia kembali kepada Rasulullah. Daripada Rasulullah itu dia kembali kepada Allah. Maka termasuklah lambang capal. Lambang capal itu adalah sandal Nabi, bentuk sandal Nabi. Maka dia kembali kepada Rasulullah. Itu pada asalnya. Bukan kata lambang capal itu kembali kepada Allah. Allah tak perlu kepada capal. Tapi kembali pada Rasulullah. Rasulullah itu kembali kepada Allah kerana dia adalah utusan Allah. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Tapi ada orang tanya pula, supaya tuan-tuan boleh jawab pada anak-anak lah kan. Mesti anak-anak tanya. Tu boleh tak pakai cap yang ada lambang capal? Pakai cap yang ada lambang capal. Jadi cap satu bab, lambang capal satu bab. Jangan kita kata mentang-mentang lambang capal duduk di cap, tu jadi syirik. Jadi orang macam orang kafir pakai cap. Baik, cap tu boleh pakai, tak boleh pakai? Sebelum kalau yang cap tu yang tak ada lambang capal pun, boleh pakai tak? Ada orang tanya saya kata boleh. Ada dalil tak Ustaz? Saya kata ada. Dalil yang bergerak-gerak. Mana dalil yang bergerak? Saya kata mufti Perlis tu pakai cap tengah malam di kota London ke mana, tak tahulah. Berserta dengan ahli-ahli jawatan kuasa fatwa dia. Kerana apa saya sebut sedemikian? Kerana Mufti Perlis ni salah seorang daripada orang yang begitu tegas dalam bab-bab tertentu. Katanya. Saya tak tahu. Saya tak pernah belajar dengan dia. Tapi kita tengok perkembangan-perkembangan dia. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, semua tak boleh. Semua tak boleh. Akhir sekali, dia pun pakailah cap di tengah malam. Berserta dengan ahli majlis fatwa dia. Dia ada gambar dia. Saya pun dapat orang bagi kat saya juga. Saya tak kisah. Tapi saya nak bagi tahunya, kalau dah orang yang begitu katanya bertegah dalam bab itu, yang ni tak boleh bid'ah, yang ni tak boleh bid'ah, semua dia kata bid'ah. Akhir sekali dia pakai cap. Bila mana dia pakai cap berserta dengan ahli majlis fatwa dia yang pakar hadis tu pun pakai cap, maka maknanya cap tu boleh. Ya, cap tu boleh pakai. Habis apa masalahnya? Masalahnya bila mana cap tu ada lambang capal. Dah jadi tak boleh dah. Kenapa pula tak boleh? Ya, sebab cap boleh diletak apa-apa lambang. Maka hukumnya boleh harus. Kenapa kita letak lambang tu? Kerana nak mengingati Rasulullah. Tapi kenapa kita nak letak lambang tu? Sebab kita nak tiru orang kafir. Sebab orang kafir ada lambang, kita kena ada lambang. Yang tu tak boleh. Jadi sekadar itulah kita perjelaskan kepada masyarakat. Jangan pula siapa-siapa yang pakai cap haram, syirik, masuk neraka semua sekali. Sudah. Yang benda-benda begini ni akan merugikan masyarakat dan menyebabkan kita jadi seorang ustaz yang agresif menghukum masyarakat. Sepatutnya masyarakat jangan dihukum, tapi dibimbing dengan hukum-hukum Islam. Bukan menghukum mereka dengan hukum Islam, tak. Dibimbing supaya mereka memahami dan mengikuti hukum Islam. Ya, jangan terlalu cepat menghumal orang dalam neraka. Ni antara benda je. Sebab tu kita kalau kita ingat Allah, apakah tujuan Allah cipta manusia? Untuk Allah bawa manusia ke syurga. Untuk beriman pada Allah, beriman dengan Rasulullah dan bawa ke syurga. Kenapa Allah utus Rasul-Rasul? Supaya Rasul-Rasul itu bimbing manusia masuk syurga. Tiba-tiba kita menjadi pendakwah yang mewakili Rasulullah, mengganti tugas-tugas Rasulullah, kita pula duk sibuk humban orang dalam neraka. Inilah antara benda-benda yang kita kena faham. Kenapa? Sebenarnya kita sendiri yang bernama ustaz ini pun kena banyak ingat Allah.
Bila mana mengingat Allah, Allah itu pemurah, Allah itu penyayang. Dan kalau kita bagi amaran kepada masyarakat pun bukan kerana kita nak menghumbai masyarakat dalam neraka, tapi nak menyelamatkan mereka, membawa kita, diri kita, keluarga kita bersama masyarakat ke syurga, insya-Allah.